Bulu Bala, Ya, Panglima. siapkan semua tentera kita untuk menyerang bumi Jelapang sehingga menjadi padan jarak padang terukur. Baik, Panglima. Assalamualaikum. Nama saya Murad bin Ibrahim. Tarikh lahir saya tahun 1937. Tempat lahir Pekan Lama, Sungai Petani. Saya bersekolah di Sekolah Melayu Bakak Kapok, Sungai Petani. Pada masa itu saya masih lagi bertekun dengan belajar, tetapi saya terpaksa mengambil keputusan bila saya rasa saya sangat minat pada bangsawan. Saya mula bersekolah di Sekolah Melayu Bakak Kapok, Sungai Petani. Selepas saya bersekolah, saya pun mula berpindah ke Alor-Star. Di Alor-Star saya bersekolah sehingga darjah 4. Saya kerana minat pada bangsawan, saya minta kebenaran dari ibu saya untuk berhenti dari belajar. Walaupun ibu saya tidak berapa setuju, tapi kerana minat saya ni, ibu terpaksa mengikut lebih kurang apa yang boleh. Jadi bila saya mendapat kebenaran ibu saya kata jangan lupa tentang belajar. Saya belajar, selepas belajar betul-betul itu saya terus berhenti dan terus masuk dalam kumpulan bangsawan yang bernama Dian Sandiwara. Masa itu Dian Sandiwara dipimpin oleh M. Suki dan anaknya Nurani Muti serta isterinya penyanyi Zira Agus yang menyanyikan lagu Lodeh Mak Lodeh. Bila saya di dalam kumpulan bangsawan, barulah saya tahu sama ada susah atau sedang hendak menjadi seorang pengikut bangsawan. Kemudian saya dilatih atau diajar oleh Ahmad B bersama dengan M. Zain Labu Labi. Mereka lah yang banyak memberi saya pengajaran tentang hendak jadi seorang anak bangsawan. Katanya mengikut bangsawan bukannya mudah. Kena belajar, kena buat kerja, kena buat betul-betul. Tak boleh buat main-main. Saya pun bersetuju, maka saya diterima untuk menjadi ahli dan saya terus mengikut bangsawan dengan menjajah seluruh Malaysia. Dalam masa saya menjajah itu kadang-kadang ada masanya kami ada juga masalah. Terutama sekali kami selalu menghadapi dengan masalah masa. Dalam bangsawan kalau hujan mula turun kadang-kadang sampai 3-4 hari, kami tak dapat membuat persembahan kerana tidak ada penonton yang datang menonton. Pada masa saya mengikuti bangsawan, saya lebih gemar kepada kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja-kerja bangsawan seperti membuat set, membuat dekorasi, membuat persiapan pakaian, memberi pengalaman kepada kawan-kawan untuk maju dalam bangsawan. Jadi kerja saya pada masa itu, saya tak kisah. Mula-mula saya menarik tirai. Kerja saya menjadi tukang tarik tirai.
Lepas itu saya menjadi tukang persiapan dekorasi. Lepas itu saya jadi seorang yang suka mencantikkan keadaan bangsawan itu seperti membuat mahkota alam, dan bangsawan serinya adalah di mahkota alam. Kalau tidak ada mahkota alam, namanya itu bukanlah bangsawan. Karena bangsawan, perbezaan antara teater dan bangsawan tergantung pada mahkota alam. Teater tak ada mahkota alam. Teater boleh buat di dalam pentas biasa, tapi bangsawan tak boleh. Persiapan panggung bangsawan tu kadang-kadang macam sebuah mahligai. Bagaimana kita nak mencantikkan suasana untuk kita nak menarik penonton. Sebab kita buat kerja tu bukan saja-saja, tapi kita kena bekerja kerana nak mencari wang. Nak jadi seorang bangsawan ni bukannya mudah. Kena sabar, kena tekun. Apa saja orang kata kita kena terima. Mula-mula saya jadi orang bangsawan, bekerja dalam bangsawan, saya jadi tukang membeli kopi di kedai untuk membawa pulang diminum oleh orang-orang bangsawan. Pada masa itu saya tak kira wang ringgit. Berapa yang tokai bagi gaji kepada saya terima. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang-orang bangsawan ni yang baik-baik. Mereka sentiasa membantu antara satu sama lain. Mereka bekerja sungguh-sungguh, bekerja betul-betul, berlain daripada orang-orang lain. Kerana orang bangsawan ni orang yang cukup unik. Kerana dia tumpu kepada bangsawan tu untuk nak bagi maju semata-mata kerana bangsawan. Tersebutlah kisah di negeri Aceh. Sultan Mahkota Alam mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Putra Mahkota Alam. Putra Mahkota Alam saban malam bermimpi. Setiap kali beliau beradu, setiap malam bermimpi yang dua orang putri jelita selalu datang mengganggu beliau ketika beliau sedang beradu. Bila berlaku perkara ini setiap kali saban malam, Putra Mahkota Aceh hidupnya tidak dapat menenangkan keadaan. Dia sentiasa termimpi-mimpi kadang-kadang kepada dua orang puteri tersebut. Puteri itu adalah puteri anak Raja Sultan Kedah, Baginda Sultan Sulaiman, yang bernama Puteri Zaleha dan Puteri Maryam. Kakak Puteri Maryam, adiknya Puteri Maryam. Bila Putra Mahkota Alam seringkali bermimpi, dia kehidupan hari-harinya sentiasa terganggu. Kerana dia sentiasa mengingatkan dua puteri yang cantik itu. Setiap malam beliau beradu, beliau bermimpi datang menemui beliau. Sehingga Sultan Mahkota Alam naik risau akan keadaan hidup anaknya itu. Setiap hari tak pernah berada di dalam suasana yang damai dan tenteram. Lalu Baginda memberitahu supaya
memanggil seorang dukun yang bernama Dukun Sikuntang. Bila Dukun Sikuntang menilik keadaan yang berlaku, lalu dukun itu membuat keputusan. Yang berlaku itu adalah 2 orang anak raja puteri yang cantik berasal dari negeri Kedah. Bila Panglima Sasa anak saudara kepada Baginda Sultan mendapat tahu perkara ini berlaku, lalu membuat keputusan untuk masuk meminang puteri yang berdarah merah, yang berdarah putih. Bila peminangan itu berlaku, adalah sedikit keadaan yang sangat tidak menyenangkan hati, kerana Sultan terlalu sayang pada anaknya yang berdarah putih. Sultan terlalu sayang pada anaknya yang berdarah putih, dan anaknya terlalu sayang pada ayahandanya sebagai seorang sultan. Jadi bendahara membuat keputusan, kalau boleh, apa kata kalau Puteri Zaleha ditukarkan dengan Puteri Mariam? Kerana Puteri Mariam juga apa kurangnya dari segi kecantikan. Tetapi Puteri Zaleha tidak setuju dengan perkara itu, takut berlaku satu-satu masalah yang akan menimpa dirinya. Tapi Tengku Sultan berkata, "Anak-anak janganlah bimbang. Pergilah bersama dengan dayang-dayang ayahanda sembunyikan di dalam kota Si Putih. Bila angkatan peminangan itu datang hendak meminang anak-anak, ayahanda akan tukarkan kepada Puteri Mariam." Bila berlaku keadaan yang sangat menggelisahkan keadaannya, maka Puteri Zaleha pun bersetuju untuk bersembunyi di dalam kota Si Putih. Pada suatu hari, bila angkatan peminang yang datang dari negeri Aceh meminang puteri darah putih, lalu Sultan menukarkan kepada Puteri Mariam. Perkara ini tidak diketahui oleh angkatan dari negeri Aceh. Pada suatu hari, bila sampai ke negeri Aceh, Puteri Mariam sedang bermain-main dengan dayang-dayang di taman bunga. Tiba-tiba Puteri Mariam memetik setangkai bunga dan tangannya tiba-tiba berdarah kerana tercucuk oleh batang bunga yang dipatahkan itu. Maka berlakulah darah merah pada Puteri Mariam. Bila Puteri Mariam memberitahu yang dia adalah anaknya Baginda Sultan, tetapi Panglima Sasa mengatakan Sultan telah menipu, ataupun orang-orang Kedah telah menipu orang-orang Aceh yang diminta puteri berdarah putih, tapi yang diberi puteri berdarah merah. Maka satu pertelingkahan telah berlaku antara Aceh dengan Kedah. Lalu Baginda Sultan mensembunyikan terus bila angkatan Aceh hendak menyerang Kedah.
Akhirnya Sultan bermohon kepada bulan yang sedang mengambang, sekiranya bulan itu menerangi tempat perlindungan kota Si Putih anaknya itu, hendaklah jangan menampakkan kota itu kepada orang-orang Aceh. Kemudian berlakulah peristiwa. Akhirnya Aceh dan Kedah bertingkah sesuatu kerana Puteri Zaleha. Sekian. Tersebut sebuah kisah di negeri Kedah, iaitu Puteri Selindungan Bulan. Kisah mengenai dua orang puteri anak diraja yang bernama Puteri Zaleha yang berdarah putih dan Puteri Maryam yang berjiwa bersih. Di satu tempat bernama Mahkota Alam, negerinya Aceh, hidup seorang putra anak diraja yang selalu berasa sedih. Tidur baginda selalu terganggu akan mimpi dua orang puteri. Alina. Mana Alina? Kanda rindukan Alina. Alina! Putra diraja menceritakan hal ini kepada ayahandanya. Maka ayahandanya berasa duka cita dan menitahkan dukun Si Guntang untuk menilik firasat mimpi itu. Maka Si Guntang pun menilik firasat mimpi itu. Katakanlah kepada Peter, siapakah putri yang sentiasa mengganggu anak dengan Peter? Katakanlah, sehingga kini anak dan Peter tidak keluar. Katakanlah, wahai Ciputat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harapku. Biarlah Patik menilik siapakah yang mengganggu anak dan tuanku. Izinkan hamba tuanku. Dukun Si Guntang memberitahu dua orang putri itu adalah dari keturunan diraja. Maka Baginda Sultan menitahkan Panglima Sasa membawa rombongan meminang Puteri Zaleha yang berdarah putih. Ampun tuanku. Dua orang putri itu adalah daripada kalangan darah diraja.
Ampun tuanku, tidak syak lagi lah dua beradik putri itu, kakaknya Siti Maryam dan adiknya Siti Zaleha yang berdarah putih. Molek kiranya jika kita pinangkan putri yang berdarah putih. Namun harus diingat tuanku, jika pinangan kita ditolak, semarak apilah di bumi Kuala Jelapang. Terjadinya konflik di antara kerajaan negeri Kedah dan negeri Aceh adalah kerana kerajaan negeri Kedah telah menukarkan Putri Zaleha yang berdarah putih kepada Putri Maryam kerana kasih dan sayangnya ayahanda putri kepadanya. Bagaimana benar? Sultan Mahkota Alam akan masuk membina Putri Zaleha. Sedangkan beta lalu sayangkan Putri Zaleha. Ampun tuanku, di antara Putri Zaleha dan Putri Maryam, kedua-dua anak ini tidak ada kurangnya. Bagaimana kalau kita tukarkan Putri Zaleha kepada Putri Maryam? Ampun tuanku. Aduhai bendahara yang muda. Cadangan bendahara itu sangatlah beta setuju. Kita tukarkan Putri Zaleha pada Putri Maryam. Maka terjadilah tangan putri berdarah. Darah merah itu satu penipuan. Bulu Balang, Ya, Panglima. siapkan semua tentera kita untuk menyerang bumi Jelapang sehingga menjadi padang jarak padang terkubur. Baik. terjadilah peperangan. Peperangan di antara kerajaan negeri Kedah dan negeri Aceh.